أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا مستقيما وفهما مستقيما وهداية المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف بنواهيك وانصر عن تنفع من الدين وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا براحتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين آمين. Mas'alatun. Jika seorang mengambil wudu di tepi air yang banyak, maka dibasuhnya sekaliannya, malaikat dua kakinya, maka tercabar di dalam air itu dengan tiada qasad dan tiada terlintas pada hatinya niat hendak membasuh kakinya. Tiada terangkat hadas dua kakinya. Bersalahan jika ada terlintas ia hendak membasuh akan keduanya. Memadalah, yakni terangkat keduanya. Mas'alatun, ini suatu masalah. Katanya, jika seorang mengambil wudu pada tepi air yang banyak. Ada seorang itu dia mengambil wudu. Dia mengambil wudu di tepi air yang banyak. Maksud banyak tu sampai 2 qadah. 2 qadah atau lebih. Maka dibasuh sekaliannya. Ini maka ia membasuh akan sekaliannya, yakni sekalian anggota wudu. Maka dibasuhnya seorang sekaliannya, yakni sekalian anggota wudu. Malaikat dua kakinya. Malaikat dua kaki dia tidak basuh. Contohnya dia ambil wudu kat tepi parit masalah. Maka kaki dia tu tidak duduk dalam air dah. Tidak berdiri dalam air. Hanya duduk di tepi parit. Dia ambil wudu, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kemudian selepas pada basuh sapu kepala itu, maka tercabar di dalam air itu. Maka jatuh dia masuk dalam air. Jadi maknanya ketika dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tu, ketika tu kaki dia tu duduk di atas darat lah. Kaki dia tu tidak masuk di dalam air. Tiba-tibanya selepas pada dia sapu kepala, tiba-tibanya licin ke masalah, maka termasuk kaki dia tu di dalam air. Dia jatuh di dalam air. Apabila jatuh dalam air tu, kaki dia tu terselam di dalam air lah.
maka tercabar di dalam air itu dengan tiada qasad dan tiada terlintas pada hatinya hendak membasuh dua kakinya. Ketika dia licin tu, jadi kaki dia tu jadi dia tu masuk dalam air. Apabila masuk dalam air tu, jadi kaki dia tu terselam di dalam air. Dalam keadaan begitunya, dalam hati dia tu tidak sengaja, tidak terlintas di hati dia tu nak basuhkan dua kakinya. Tetapi kaki dia, dua-dua belah kaki dia tu dah terselam di dalam air. Maka apa nak kata, dia katanya tiada terakad hadas dua kakinya. Maka hadas dua kaki dia tu tidak terakad. Walaupun dua kaki dia tu dah terselam di dalam air sekalipun, tetapi hadas dua kaki dia tu tidak terakad. Sebab apa? Sebab tadinya ketika dia jatuh di dalam air dan dua-dua belah kaki itu terselam, tapi dengan tidak ada qasad, dengan tidak ada sengaja nak basuh kaki dan tidak ada terlintas di hati untuk nak basuh kaki. Maka walaupun kaki dia tu terselam di dalam air sekalipun, maka tidak terakad hadas di kaki saja. Sebab muka dia dah basuh, tangan dia dah basuh, kepala dah dia dah sapuh. Ada qasad nak perbuatan basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala tu ada qasad nak ambil wuduk lah. Tetapi selepas pada saat basuh sapuh kepala, dia licin kaki, jatuh masuk dalam air. Kaki dia terselam dengan tak ada qasad, dengan tidak terlintas di hati nak basuh kaki. Maka hadas dua kaki itu tidak terakad. Jadi kena basuh lain. Bersalahan jika ada terlintas, ia terlintas di hati dia, ada teringat di hati dia hendak membasuh akan kedua kaki. Memadalah, yakni apa makna memadalah? Yakni terakad keduanya, ni terakad hadas keduanya, kedua kaki. Kalau dia ada teringat tu, maka jadi. Dia duduk di tepi parit, masalah. Duduk di tepi parit, dia tunduk untuk nak ambil wuduk. Maka dia niat ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala. Selepas pada sapuh kepala tu, jadi licin kakinya, jatuh dia dalam air. Ketika dia jatuh dalam air itu, kaki dia terselam di dalam air, maka ketika kaki dia terselam di dalam air itu, dia ada ingat membasuhkan kaki. Dia ada terlintas di hati dia, dia nak basuh kaki untuk nak penuhkan wuduk dia. Maka hadas dua kaki itu terakad. Itulah jadi maknanya syarat bagi tiap-tiap kali kita basuh tu jangan lalai daripada perbuatan wuduk. Walaupun terbasuh sekalipun, sekiranya kalau terlalai daripada niat, maka tidak memadai. Sebab itulah tadi tu kalau dia jatuh dalam air selepas pada sapuh kepala, kalau kita kiranya selepas pada sapuh kepala tu dah sampai masa basuh kaki, maka dia tu terlicin, jatuh masuk dalam air, kaki dia tu terselam dalam air. Tetapi dengan sebab dia tidak ada terlintas di hati nak basuh kaki, maka walaupun kaki terselam sekalipun, maka jadi tidak terbasuh kakinya. Jadi maknanya mesti kena ada ingat dalam hati, terlintas di hati, kata nak basuh kaki. Barulah jadi. Demikian lagi jika ia mengambil wuduk di dalam air yang banyak, maka dibasuh segala anggota melainkan dua kaki.
maka keluar ia daripada air itu, serta tiada niat perjalanannya itu membasuh keduanya. Tiada terakad hadas keduanya. Demikian lagi sama dengan masalah yang tadi, jika ia seorang mengambil wuduk di dalam air yang banyak. Banyak di sini maknanya tak kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ke atas. Jadi rupanya seperti kita ambil wuduk dalam parit. Kita masuk dalam parit. Artinya dalam anak sungai. Contohnya, artinya musim banjir. Jadi air itu adalah sakat lutut. Kita duduk berdiri di dalam air itu adalah sakat lutut, artinya sakat betis masalah. Lepas tu kita ambil wuduk. Ambil wuduk dalam keadaan kita berdiri di dalam air yang ada lebih kurangnya sakat betis, artinya sakat lutut tadi. Artinya tinggi pada buku lali lah, mudah katanya. Tapi air itu banyaklah. Kira katanya lebih pada 2 kolah. Artinya dia masuk di dalam kolah yang besar, sekiranya air yang ada dalam kolah itu lebih daripada 2 kolah. Dia masuk berdiri dalam kolah masalah. Lepas tu air dalam kolah tu adalah sakat lutut, lepas tu kolah tu luas juga. Maka air dalam tu 2 kolah, artinya lebih banyak daripada 2 kolah. Jadi ketika dia nak mulai basuh tu, mulai basuh muka tu, jadi dua belah kaki dia tu dah terselam di dalam air. Sebab dia ambil wuduk, dia masuk dalam air, masuk berdiri dalam air. Maka apabila begitu, maka katanya, maka dibasuh segala anggota, yakni anggota wuduk. Segala tu maknanya muka dia basuh muka. Memanglah niat tu adalah dia basuh muka, dia niat saja aku mengambil wuduk, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Malaikan, katanya malaikan 2 kakinya. 2 kaki yang terselam di dalam air itu dia tidak membasuh. Hanya semata-mata berdiri di dalam air saja. Malaikan kedua kakinya tiada, yakni tiada dibasuh. Tiada, yakni tiada dibasuh. Dia tidak qasad nak basuhkan 2 kakinya. Itu maksudnya tiada. Tiada dibasuh, mana tiada qasad membasuh 2 kakinya. Padahal 2 kaki dia tu dah terselam di dalam air. Maka selepas pada dia basuh sapu kepala tu, padahal kaki dia tu dia tidak qasad nak membasuh, padahal kaki dia tu dah terselam dalam air sebab air ada sakat betis, maka keluar ia daripada air itu. Maka dia nak keluar daripada air itu, mestilah dia bergerak kaki dia, berjangkah kaki dia. Maka keluar ia daripada air itu, dia pun keluar. Selepas pada sapu kepala, dia keluar daripada air itu serta tiada niat. Ketika dia keluar tu, dia tidak ada niat, tidak ada qasad, tidak ada tilitas di hati. Tiada niat perjalanannya itu, apa perjalanan dia, maknanya berjakah kaki dalam air. Bergerak kaki di dalam air tu. Sebab kita kata dia masuk tu duduk di tengah anak sungai, artinya di parit atau di tengah kolah masalah. Selepas pada sapu kepala tu dia berjakah untuk nak keluar lah. Maka kaki dia tu jadi bergerak di dalam air lah. Tetapi dengan sebab dia tidak qasad nak membasuhkan kaki dalam masa dia berjalan.
maka hukumnya tiada terakad hadas keduanya. Hadas dua kaki itu tidak terakad. Walaupun kaki dia tu dah bergerak untuk nak berjalan berjangkah keluar daripada air, jadi akad selam gitulah. Ketika dia berjalan untuk nak keluar daripada air itu, tetapi dia tidak ada qasad hendak membasuhkan kedua kaki, maka hadas kedua kaki itu tidak terakad. Kena basuh lain. Kena basuh lain serta ada qasad nak membasuh kaki, itu maka jadilah. Tapi sebaliknya, sekiranya kalau kita rupanya begitu tadi tu, kita berdiri di dalam parit masalan, artinya di dalam anak sungai ke masalan, atau dalam kolah yang air dia tu banyak, maka air itu adalah sakak betis masalan, dia berdiri di dalam tu, maka dia basuh muka, basuh kaki, sapu kepala. Maka apabila selepas pada dia sapu kepala tu, sambilan dia berjalan untuk nak keluar, sambil dia berjalan berjangkah kaki dia tu, sambilan dia nak naik, nak keluar daripada air, maka dalam keadaan begitu, sambilan dia niat membasuhkan kaki, maka itu memada. Maka itu memada. Sebab menggerakkan kaki di dalam air itu pada mana dia basuh. Maka begitulah. Sebab kalau dia kaki kita tu walaupun di dalam air, tetapi kalau tidak ada qasad nak membasuh, lalai daripada ingat nak membasuhkan kaki, maka tidak jadi terakad hadas di kaki. Jadi pada maknanya dia tadi tu, kaki dia tu tidak dibasuh walaupun dah basah sekalipun. Dia kena ada qasad. Sebab tu rupa yang tadi, rupa yang tadi tu ketika dia berdiri dalam anak sungai untuk nak ambil wuduk. Dia berdiri, air dalam anak sungai tu adalah sakak betis dia. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, maka sekiranya kalau dia menggerakkan kakinya di dalam air itu, qasad nak membasuh, artinya sambilan dia berjangkah keluar daripada air itu, qasad nak membasuhkan kaki, maka itu memada. Sebab kaki dia dah terselam dalam air, dah jadi basuh. Cumanya nak kepada ada qasad nak membasuh kaki itu ya saja. Maka memadalah sekiranya kalau begitu. Sebab rupa begitunya, selepas pada kita basuh kepala, selepas pada kita sapu kepala tu, kita gonjangkan kaki kita, dua-dua belah kaki. Kalau tak gonjang pun, sambilan kita berjangkah tu, kaki naik, keluar masuk dalam air tu, masa kita berjangkah tu, kalau niat membasuh, maka jadi basuhlah. Begitu. Sebab pun masalah kita basuh anggota wuduk ini, dia tak mesti kita jirus, tak mesti kita tuangkan di atas anggota. Contohnya kalau kita ambil wuduk, air dalam kolah, kita tengok air dalam kolah tu banyak, penuh, maka contohnya gayung tidak ada. Kalau tidak ada gayung, kita selam muka kita. Maka kita selam muka kita, niat mengambil wuduk. Maka jadilah. Dia tak mesti kita ambil cebokkan air, tuang kat muka, jirus kat muka, itu tak mesti buat begitu. Janji muka kita tu terbasuh. Sambilan ada niat. Maka tidak ada beza di antara kita selam muka kita di dalam air, artinya kita jiruskan air kat muka kita, tuangkan air kat muka tu, tak ada beza. Tidak ada perbeza, sama saja. Sekiranya dalam kolah yang besar itu atau dalam sungai ke masalah, kita duduk di atas perahu, tidak ada benda yang nak cebokkan air itu, maka kita selamnya. Selam muka di dalam air, seluruh muka, kemudian niat. Maka jadi. Maka selepas tu tangan pula. Tangan tu tak payah kita cebok. Kita selam tangan kita di dalam air. Maka semata-mata selam itu,
maka jadi basuhkan tangan. Untuk nak jadi 3 kali basuh, kita gerakkan tangan kita. Gerak kiri kanan 1 kali, daripada kiri kepada kanan 1 kali, dah jadi 1 kali basuh. Kiri pada kanan pula 2 kali basuh. Kanan kepada kiri jadi 3 kali basuh. Gitulah. Kemudian kepala tu memanglah boleh nak sapu. Maka kaki pulaknya kalau tidak ada gayung ke masalah batil ke untuk nak cebak air, kita selamlah kaki tu. Selam semata-mata selam apabila tenggelam kaki lepas pada buku lalinya, maka jadi terbasuh. Apabila kita akak kaki itu dah jadi terbasuh. Untuk nak hasil 3 kali, gonjangkan kaki kita 3 kali, jadi 3 kali basuh. Itulah. Habis di situ masalahnya. Dan tiada sah wudu atas kaul yang muktamad, diniatkan mengharus segala perkara yang disunatkan wudu. Ini kembali kepada masalah cara niat, kaifiat niat. Cara niat yang tidak memadai. Cara niat yang tidak memadai. Katanya tiada sah wudu. Tiada sah wudu atas kaul yang muktamad. Mengikut kaul yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, niat begini tidak sah wudu. Macam mana? Niat mengharuskan segala perkara yang disunat wudu. Perkara yang disunat mengambil wudu untuk nak kerjakan perkara itu. Apa dia? Seperti membaca Quran. Misal bagi perkara yang disunat wudu. Sunat mengambil wudu untuk nak kerjakan dia. Membaca Quran dengan tidak sentuh, dengan tidak pegangkan mishaf Al-Quran. Kita orang yang hafal Quran masalah. Lepas tu kita nak baca, memanglah sunat mengambil wudu. Sebab kita baca, orang yang hafal Quran, dia nak baca Quran, tak payah pegang mishaf, tak payah menanggungkan mishaf. Dia boleh baca sebab dia dah hafal. Maka sekiranya kalau dia ambil wudu, dia niat katanya, saja aku mengharuskan membaca Quran. Saja aku mengharuskan membaca Al-Quran. Dia niat begitu. Maka niat dia tu mengikut kaum muktamad tidak memadai, menyebabkan wudu dia tidak sah. Sebab baca Quran, dia dah harus walaupun kita tidak ada wudu. Sebab kita baca Quran dengan tak menanggung mishaf, dengan tidak sentuh mishaf, benda itu dah harus walaupun kita berhadas kecil. Walaupun kita tak mengambil wudu, maka jikalau niat saja aku mengharuskan membaca Quran, maka tidak sah. Sebab baca Quran dah diharuskan. Cumanya khilaful aula saja. Tidak haram kalau kita tidak ada wuduk sekalipun. Janji jangan sentuh, jangan menanggung mishaf. Begitu. Ya, dia kalau niat saja aku mengharuskan solat, itu jadilah. Sebab apa? Sebab solat tu haram kalau sembahyang tidak ada wuduk. Kalau dia niat saja aku mengharuskan solat, dia niat wuduk, dia niat kata saja aku mengharuskan solat, maka itu jadi. Sebab solat ini haram, tak boleh nak solat kalau tidak ada wuduk. Maka dia ambil wuduk untuk nak mengharus solat tu, itu betul lah. Tapi niat mengharuskan membaca Quran, maka itu tidak memada. Sebab baca Quran tu dah harus walaupun tidak ada wuduk. Maka itu satu misal. Misal yang keduanya, atau hadis, nak baca hadis Nabi SAW, atau ilmu syarak. Nak baca kitab ni, kitab buyah ni, atau nak belajar kitab ilmu syarak, maka sunatlah mengambil wuduk. Dan masuk ke masjid, sama juga. Masuk masjid semata-mata masuk masjid bukan kerana nak solat.
semata-mata masuk masjid, maka sunat kita mengambil wuduk. Masuk bukan masuk nak solat memanglah mesti kena ada wuduk. Atau ziarah akan kubur. Ketika kita nak pergi ziarah kubur keluarga kita masalah, maka sunat kita mengambil wuduk. Apa lagi? Atau lainnya, lain daripada itu beberapa perkara yang sebut dulu katanya sunat mengambil wuduk. Yang kata setengah daripadanya makan daging uta, sunat mengambil wuduk. Banyaklah. Maka sekiranya kalau dia niat, sekali lagi, atau lainnya daripada atau lainnya lain daripada yang disebut, sekalian yang disunat wuduk. Semualah benda-benda yang disunat wuduk tu. Tengok. Maka sekiranya kalian niat mengharuskan perkara itu, maka tidak memada. Contohnya masuk masjid semata-mata masuk masjid. Itu memanglah sunat mengambil wuduk. Sunat kita masuk dalam masjid semata-mata masuk, tidak tilik pada nak solat, maka adalah sunat kita mengambil wuduk. Maka kalau kita tidak ada wuduk, tidak haram kita masuk dalam masjid. Janji jangan berjunub. Jangan berjunub. Junub tu tak boleh kita mendiamkan di dalam masjid. Tetapi kalau kita batal, tidak kita berhadas kecil saja, itu tak haram kita masuk dalam masjid. Bahkan harus. Bahkan harus maknanya tidak berdosa. Tak menafi, katanya hukumnya khilaful aula masuk masjid dengan tidak ada wuduk. Maka sekiranya kalau dia niat pada ketika dia ambil wuduk saja, aku mengharus masuk dalam masjid. Saja aku mengharuskan masuk ke dalam masjid. Maka niat itu tidak memada mengikut kamu tamat. Sebab masuk masjid kalau tak mengambil wuduk pun dia tak haram. Dia dah harus. Begitu. Tengok dia katanya tiada kebilangan niatnya akan perkara yang tersebut. Tiada kebilangan niatnya, niat seorang akan perkara ini akan mengharus perkara yang tersebut. Kenapa tiada kebilangan, tak jadi, tak terbilang, tidak disahkan? Kerana ia sudah harus pada mulanya. Kerana ia perkara yang tersebut tu sudah harus, dah diharuskan. Benda ini dah harus pada mulanya, ini pada permulaan. Kalau kita tak ada wuduk pun tak diharam baca Quran. Kalau tak nak menyentuh mishaf, nak baca kitab hadis, nak baca hadis Nabi, nak baca ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usuluddin, dia dah harus pada awal lagi. Tak ada wuduk pun boleh nak baca. Masuk masjid tak ada wuduk, berhadas kecil, boleh nak masuk. Maka tak berajak kepada ada wuduk yang mengharuskan. Tengok. Dia katanya kerana ia sudah harus pada mulanya, pada awal kerjaan dia tu dah harus. Maka tiada ada qasatnya yang diaktibarkan pada mengangkat hadas. Maka sekiranya kalian niat saja ku mengharuskan masuk dalam masjid, maka pada maknanya tidak ada niat. Tidak ada qasad yang diaktibarkan untuk mengangkatkan hadas. Maka itu tidak mada. Sebab masuk masjid tak berhajat kepada mengangkat hadas. Kalau solat bolehlah. Kalau dia niat saja aku mengharuskan solat, saja aku mengharuskan tawaf, itu boleh. Saja aku mengharuskan menanggung Quran, sebab nak menanggung Quran tak boleh kalau tidak ada wuduk. Saja aku mengharuskan menyentuh Quran, itu boleh lah. Itu memadalah sebab benda itu tak boleh haram kalau kita tidak ada wuduk. Apa dia? Salat, tawaf, apa dia lagi? Menyentuh Quran, menanggung Quran.
Apa dia lagi? Sujud tilawah, sujud syukur. Maka itu boleh kalau kita niat mengharuskan perkara yang haram kalau tak ada wuduk. Maka itu niat tu memadai. Tengok dia katanya seperti niatkan, ini rupa niat yang tidak memadai. Niatkan mengharus perkara yang sunat kepada wuduk. Seperti diniatkan istibahata qiraatil Quran. Dia niat saja aku mengharus istibahah mengharus qiraatil Qurani, membaca Quran. Sambilan basuh muka tu niat saja aku mengharuskan baca Quran. Atas saja aku mengharuskan masuk ke masjid. Dan lain-lain lagi daripada perkara yang sunat. Maka semuanya tidak memada. Tengok. Dia kata tiada memada bagi segala yang tersebut. Tidak memadai. Tidak memadai. Jadi wuduk dia tu tidak sah bagi segala yang tersebut. Yang termazkur, yang tersebut. Jadi maknanya kalau dia niat begitu, maknanya dia baca Quran dengan tak ada wuduk. Dia orang hafal Quran, dia orang hafal Quran tak berajak kepada menanggung dan menyentuh Quran. Maka dia niat sajaku mengharuskan baca Quran. Maka dia pun baca Quran. Selepas pada ambil wuduk tu dengan niat yang tadi tu sajaku mengharuskan baca Quran, dia pun basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, baca Quran. Pada maknanya dia baca Quran dengan tidak ada wuduk. Sebab wuduk dia tak jadi. Itu mana tiada memadalah bagi segala yang termazkur, yang tersebut. Malaikat diniatkan dengan yang telah tersebut dahulu. Malaikat diniatkan wuduk. Malaikat diniatkan wuduk, malaikat diniatkan, yakni diniatkan wuduk dengan yang telah tersebut dahulu. Malaikat diniatkan, niat mengambil wuduklah dengan yang telah, dengan cara-cara niat. Dengan yang telah, yakni dengan cara-cara niat yang telah terdahulu. Yang telah tersebut dahulu pada cara niat yang dulu. Pada cara niat itulah saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas, saja aku menunaikan fardu wuduk. Seperti cara niat yang sebut dulu, maka itu memadalah. Dia nak baca Quran, tapi niat saja aku mengangkat hadas kecil. Dia nak baca Quran, dia niat saja aku mengambil wuduk, saja aku menunaikan fardu wuduk, saja aku mengharuskan solat. Walaupun dia nak baca Quran saja, dia niat saja aku mengharuskan solat. Maka itu memada. Atau katanya nawaitul wudu li qiraatil Quran. Atau dia niat gini pun tak apa. Jadi sebab dia ada sebut perkataan wudu. Nawaitul wudu, saja aku mengambil wudu kerana baca Quran. Jadi maknanya dia memada dengan sebab nawaitul wudu. Saja aku mengambil wudu. Apa tu? Dia tambah kerana baca Quran. Maka wudu dia tu sah sebab dia ada niat saja aku mengambil wudu. Atau raf'al hadas li qiraatil Qur'ani. Raf'al hadasi li qiraatil Qur'an. Saja aku mengangkat hadas kerana baca Quran. Ini bertujuannya untuk nak baca Quran. Nawaitu raf'al hadasi, bagi sebenarnya nawaitu raf'al hadasi li qiraatil Qur'ani. Saja aku mengangkat hadas untuk baca Quran, kerana baca Quran. Maka kalau niat begitu memadalah niatnya. Memadalah niat wuduknya. Niat
Nyo tak nak. Memadalah. Kitab tu kita betulkan. Memadalah niat wuduknya. Betulkan kitab. Memadalah niat wuduknya. Niat wuduk dia tu memada. Sebab dia ada sebut nawaitul wuduk. Sebab dia ada sebut nawaitul raf'al hadasi. Tepat tentang kata wuduk tu lah. Tentang kata raf'al hadasi itulah memadanya. Sajaku mengangkat hadas kerana baca Quran. Sajaku mengambil wuduk kerana baca Quran. Dengan sebab dia ada niat sajaku mengambil wuduk. Dengan sebab dia ada niat sajaku mengangkat hadas. Maka dengan sebab ada perkataan itu dalam niat, maka sahlah niat dia. Dan hasil maksud wuduknya yang disunatkan dia. Dan hasil maksud wuduknya yang disunatkan dia. Dengan cara niat yang seperti saat ni, atau dia niat betul-betul saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas, tak sebut kerana baca Quran masalah, maka hasil maksud wuduk yang disunatkan. Dan harus pula dikerjakan dengan wuduk itu sembahyang dan tawaf dan lainnya. Sembahyang dan tawaf dan lainnya, yakni daripada perkara yang wajib berwuduk. Daripada perkara yang haram mengerja sekiranya kalau tidak ada wuduk, daripada perkara yang wajib ambil wuduk. Jadi kalau yang niatnya begini, saja aku ambil wuduk kerana baca Quran. Jadi baca Quran dengan ada wuduk dah lah. Dia pun baca Quran, maka baca Quran dia tu baca dengan keadaan dia berwuduk. Dan dengan wuduk yang niat begitu tadi tu boleh dia nak solat, nak tawaf dan nak menyentuh Quran, nak menanggungkan Quran, itu dah boleh. Walaupun dia niat sajaku mengambil wuduk kerana membaca Quran. Walaupun dia niat sajaku mengangkat hadas kerana baca Quran sekalipun. Jadi apabila dia baca Quran, jadi baca Quran dalam keadaan berwuduk. Dah hasil maksud sunat mengambil wuduk ketika nak baca Quran. Dan dengan wuduk yang niat begitu tadi tu, kalau nak solat pun dah boleh. Sebab dia ada niat mengangkat hadas, sebab dia ada niat mengambil wuduk. Hanya ditambah, cumanya ditambah kerana baca Quran kat belakang tu ya. Maka itu tidak ada masalah. Habis masalah cara niat. Kemudian kita masuk pula kepada rukun yang kedua daripada rukun-rukun wuduk. Katanya dan kedua daripada fardu wuduk, kedua daripada rukun-rukun wuduk, membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh muka. Tapi yang dimaksudkan yang hasilnya kita tak mesti basuh. Kalau muka tu terbasuh pun jadi. Janji ada niat. Terbasuh. Contohnya kita berjalan di dalam hujan yang lebat. Kita berjalan di dalam hujan yang lebat. Lebih-lebih laginya kita di atas mutu. Hujan lebat, memang muka kita tu akan ditipai oleh air hujan yang lebat sehingga jadi basah. Maka ketika ditipai akan muka kita oleh air hujan yang lebat, artinya air saluran kena kat muka kita, maka ketika itu kita niat. Maka memadai. Sekiranya kalau jadi rata pada air hujan tu kena meratai pada muka, tak payah kita tak payah kita gosok lah, sebab gosok tu adalah perkara yang sunat. Contohnya kalau kita berjalan tu hujan lebat, kita lenggak sikit muka kita ke langit, sambilan kita niat, sajaku mengambil wuduk. Maka air hujan tu kena di atas muka, maka itu dah memadai. Walaupun pada bahasa cakapnya tidak membasuh sekalipun. Walaupun tidak membasuh sekalipun, tapi janjinya muka itu terbasuh. Walaupun dengan perbuatan kita sekalipun. Memanglah kalau kita di atas mutu masalah,
Hujannya lebat, kita di atas mutu, air hujan tu akan menipu kepada muka kita. Lagi pulaknya hujan itu hujan yang lebat. Kita tak payah bimbanglah kata nak tak merata, dia merata semata dah. Maka kalau kita ada niat mengambil wuduk, jadi. Jadi kalau hujan lebat tu tak payah buat apalah, nanti niat saja. Kita berjalan. Berjalan dalam hujan, sajaku mengambil wuduk, maka jadi basuh muka. Jadi basuh muka, tapi janjinya rata lah. Kalau tak rata, sapuhlah bagi rata. Gosoklah muka tu bagi rata. Lepas tu, lepas pada tu pulaknya, tangan, kita akak tangan sikit. Akak tangan sikit supaya tangan tu kena air hujan. Supaya meratakan kena air hujan, maka jadi basuh tangan. Sebelah kanan, sebelah kiri pula kita akak. Bagi kena air hujan bagi rata, maka jadi. Maka memanglah kepala tak payah kita sapu. Sebab nanti air hujan tipu di atas kepala, jadi basuh. Kepala jadi basuh. Jadi sapu kepala. Walaupun disuruh sapu, tapi basah tu membasahkan kepala, maka membasuhkan kepala itu lebih aula daripada, lebih kuat daripada kita sapu lagi. Kemudian kebetulannya kita akad kaki pula. Akad kaki sikit, maka kaki itu kena meratai air hujan, maka memadai. Jadi tak payah kita buat apalah, cumanya bagi ada niat saja. Itu maksudnya terbasuh. Membasuh muka ini terbasuh oleh muka. Walaupun bukan dengan perbuatan kita sekalipun. Contohnya kita pergi tempat saluran air ni, waktu hujan tu, air yang mengalir pada salurannya, yang banyak tu, kita elakkan muka kita masuk pada tempat air, kita niat. Dah jadi, sekiranya kalau air itu meratakan muka, itu panggil terbasuh. Gitulah. Katanya membasuh. Walaupun bukan membasuh tu, walaupun bukan dengan perbuatan kita sekalipun. Contohnya, kalau seorang itu diikat. Diikat dengan tali, dengan apa, kemudian dia jiru, ambil air dalam kolah, dia jiru kat muka. Ketika dia jiru air kat muka, yang kena ikat tu niat mengambil wuduk. Memadai. Tapi janji air itu air yang mutlak lah. Dia ikat tak kaki, ikat tangan kat tepi kolah masalah, kat tepi sungai masalah. Kemudian dia ambil air, jiru di atas muka. Maka ketika dijirukan air di atas muka tu, tak kira jiru dengan secara zalim, tak zalim pun tak kira lah. Maka ketika dijiru air kena kat muka tu, maka yang kena jiru tu dia niat saja ku mengambil wuduk. Maka jadi basuh. Gitulah. Maksud katanya membasuh muka. Jadi tak maksud katanya, bukan kata mesti usaha membasuhkan muka, bukan maksudnya begitu. Jadi janjinya bagi air kena kat muka. Tapi air itu nak air mutlak lah. Air yang sah kita ambil wuduk dengan dia lah. Janji bagi air kena kat muka. Dengan kita buat ke, dengan yang lain ke, dengan tak sengaja sekalipun, tetapi kita ada niat ketika itu memadai. Sebab tu katanya memada niat wuduk, jadi wuduk dalam sambilan kita berjalan di dalam hujan. Tapi janjinya merata lah. Hujan yang lebat, menipai merata seluruh muka, maka kita niat di situ memadai. Habis. Kerana ayat yang dahulu, ini dalil. Kerana apakah? Sebab dikatakan basuh muka itu adalah setengah daripada rukun wuduk, setengah daripada fardu wuduk itu kerana ayat yang telah dahulu. Kerana ayat yang telah dulu yang sebut di sana.
Yang sebut di sana mana dia? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati. Di mana sebut ayat tu? Pada muka surat 14 pada awal-awal bab wuduk. Pada muka surat 14 pada 3 baris ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Itulah. Ayat itulah jadi dalil kata, jadi dalil menunjuk di atas wajib basuh muka ketika kita mengambil wuduk. Basuh muka itu adalah satu perkara yang wajib dikerjakan pada ketika mengambil wuduk. Sebab ayat katanya, idza kumtum ila salati faghsilu, maka hendak basuh oleh kamu wujuhakum. Maka di situ menunjuk sarah ayat Quran tu katanya basuh muka tu adalah wajib. Faghsilu wujuhakum, maka hendak basuh oleh kamu akan muka-muka kamu. Itu dalil yang menunjuk katanya basuh muka adalah satu rukun, satu perkara yang wajib di dalam perbuatan wuduk. Itu maksud katanya kerana ayat yang dahulu. Habis. Dan jikalau berbilang-bilang mukanya, kita akhir di situ dulu hari ini. InsyaAllah kita sambung pada katanya, dan jikalau berbilang-bilang mukanya seperti dijadikan dua mukanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح تهدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.